Janganlah kita nak mencari keaiban, nak selongkar tu, ya Allah. Dia siasat sampai ke lubang cacing tu. Apa manfaatnya? Assalamualaikum dan kembali bertemu dalam Sembang Viral. Kita bicara tentang perkahwinan dan juga fitnah. Ya. Tak kahwin pun orang mengata, kahwin pun orang mengata. Terutama kalau melibatkan isu-isu yang tertentu. Kemudian muncullah pelbagai perkara yang liar sehingga menyebabkan rasa tidak teram kepada empunya diri. Nak bersama dengan Ustaz Zarifi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita bicara tentang cinta, tapi ini juga ada kaitan dengan fitnah. Ya. Jadi bila mana seorang tu mendirikan masjid, pastinya kita mengharapkan keimanan, ketenteraman jiwa, kebahagiaan. Tapi bila kahwin rupanya makin banyak ekor-ekor palsu yang cuba untuk meruntuhkan kembali. Padahal baru mengumum berita bahagia, tak sampai 24 jam ada angin taufan yang telah pun memberikan berbagai perkara buruk tentang perkahwinan seseorang. Apa yang berlaku sekarang ini, inilah fitnah akhir zaman. Fitnah akhir zaman yang menyebabkan kita sangat teruja untuk mencari berita-berita ataupun cerita-cerita yang sebenarnya tidak mendatangkan apa-apa faedah pun pada kita. Jadi ini saya kira fitnah akhir zaman yang menyebabkan kita berada di persimpangan. Rugilah masa kita 24 jam kalau kita menghabiskan waktu dengan membuat akaun palsu, buat cerita palsu, mengadu domba. Peringatan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannah namam. Nabi kata, tak akan masuk syurga orang yang mengadu domba, orang yang memfitnah. Ini sangat berat. Kerana apa? Tak masuk syurga orang yang mengadu domba. Jadi saya kira berpada-padalah. Mungkin juga bersumber kepada dengki, ya. Sebab yang berkahwin ni orang yang ada nama, orang yang baik-baik, ataupun ada pihak yang terlebih-lebih, ya. Dia kata, saya yakin ni benda benar, bukan fitnah. Jadi dia pun mengambil keputusan untuk menghebahkan. Sebab kalau kita gunakan akaun yang rasmi nanti, apa pula jadikan? Dia terpaksa mengumpulkan sokongan daripada akaun palsu yang lain ataupun pihak yang lain untuk memberitahu tentang hal itu. Kerana ia melibatkan nanti akan melibatkan berbagai konflik yang akan muncul, kontroversi, ya. Macam Ustaz. Inilah kehendak syaitan. Syaitan memang kerja dia untuk menyebabkan kita berpecah, kita bergaduh, kita bermusuh-musuhan sesama kita. Yang malangnya, yang sedihnya ialah kenapa kita buat kerja syaitan. Jadi dalam Islam, para penonton, diajarkan kepada kita, apabila kita dapat satu-satu berita, jangan cepat percaya. Islam ajar kepada kita untuk kita semak terlebih dahulu, periksa kesahihan terlebih dahulu sesuatu berita tersebut. Jadi kita sepatutnya bergembira dan rasa tumpang bahagia. Kerana itu, apabila orang yang berkahwin, antara doa yang elok kita ungkapkan ialah barakallahu lakuma wa ja'ala bainakuma fi khair. Kita doakan supaya orang itu diberikan keberkatan dan dipersatukan suami isteri itu dalam kebaikan. Inilah yang dikehendaki dalam agama sebenarnya, dan inilah sebenarnya fitri yang telah kita tinggalkan dalam hidup kita. Ustaz, hak seorang Muslim sekadar dia nak merahsiakan perkahwinan ke, pernikahan ke, kerana kalau dia beritahu awal nanti mungkin ada isu-isu yang lain pula, ya. Pastinya ada sebab musabab kenapa perkahwinan itu dirahsiakan dulu, dan ataupun ada hak seorang Muslim itu untuk merahsiakan bila dia menikah, supaya yang boleh tahu, okey, dah bernikah saja. Jadi orang lain kita tak puas hati, orang akan serang, ya. Dia kata, okey, sekarang ni aku pun tak pasti betul ke tidak. Kita fitnah dulu. Nanti kalau betul, betul lah. Dia macam tuju-tuju, kalau kenalah. Macam mana Ustaz dalam akhlak seorang Muslim dalam menyantuni hak seorang untuk bertegas tentang apa pendirian dia terhadap suatu isu? Yang pertama, bila kita berkahwin memanglah kita maklumkan. Kita isytiharlah. Kita isytihar itu supaya, contoh, bila kita keluar ke tempat awam dengan suami ataupun dengan isteri tadi, tidaklah timbul fitnah. Orang tahu, oh, si A dengan si B ni telah pun bernikah, telah berkahwin. Okey, itu satu. Yang kedua, apabila telah pun diisytiharkan yang pasangan suami isteri itu telah berkahwin, telah bernikah, kita ni orang awam ni tak perlulah kita nak usul periksa sampai ke dalam tu. Wala tajassasu. Janganlah kita nak mencari keaiban, nak selongkar tu, ya Allah. Ditubuhkan skuad. Skuad untuk siasat. Skuad siasat pula. Dia siasat sampai ke lubang cacing tu. Apa manfaatnya? Mungkin ada beberapa perkara privasi
ya, beberapa perkara yang sangat sulit, sangat peribadi yang tak mampu untuk kita memberikan huraian secara awam. Maknanya cukup dalam keluarga mereka memahami apakah perkara yang sebenar. Jadi selesailah. Kita sebagai orang awam tak perlu kita nak masuk sampai ke dalam. Apa untungnya? Ataupun ada yang dia kata dia ni mewakili suara orang lain supaya dapat disampaikan kebenaran tu. Ini bukan fitnah. Ini betul-betul benar, tapi cuma orang tu tak bersuara, saya mewakili. Dia jadi wakil wakil pula untuk memanaskan keadaan, Ustaz. Berdosa tak macam tu? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Fitri, saya teringat dalam hadis Nabi ceritakan bagaimana Nabi dipertontonkan dengan orang yang mana dicucuk besi di pipinya sampai tembus ke belakang leher ini dalam hadis. Rupa-rupanya apa? Orang ini dihukum di hari akhirat kerana apa? Kerana atas dunia setiap hari kerja dia duk sebarkan cerita palsu, fitnah sehingga ke seluruh penjuru dunia. Bila kita baca hadis ni, para penonton rahmati Allah, hari ni kan zaman internet, zaman cyber, media sosial, kita berada di Kok Diang contoh. Kan? Tapi orang boleh baca posting kita tu, sepenjuru dunia boleh membaca. Jadi cuba bayangkan kalau cerita tu cerita fitnah. Allahu Akbar. Jadi beringatlah para penonton, ingatan ini kepada diri saya terutamanya. Bertakwalah kita kepada Allah. Bertakwalah kita kepada Allah. Bertakwalah kita kepada Allah. Jadi kepada mereka yang telah pun menambahkan perisa garam gula dalam hubungan seorang tu, fitnah dan sebagainya, sama ada dia buat pertanyaan ke, betul ke dengan cerita. Jadi macam mana Ustaz untuk membersihkan pada dosa? Sebab tadi ancamannya cukup besar, ya? Penting sangat. Apabila dosa kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kita istighfar, kita minta ampun kepada Allah, kita berjanji tak mau ulang lagi, kita tak nak ulang lagi kesalahan tersebut. Allah ampun dosa kita. Sebab dosa kita dengan Allah. Satu. Tetapi bila kesalahan kita melibatkan orang lain, tak cukup sekadar kita minta ampun kepada Allah, kita taubat kepada Allah. Tak cukup sekadar itu, mesti ada satu lagi. Kita mesti minta maaf kepada orang yang kita adu domba, fitnah, caci maki tadi. Mesti kita minta maaf kepada dia. Perkara ini perkara serius kerana apa? Ia melibatkan dosa dan pahala dan melibatkan urusan kita di alam barzakh dan juga di alam akhirat nanti. Okay, Ustaz, misalnya kata kalau saya fitnah Ustaz contohnya kan, Nauzubillah kan, jika saya fitnah Ustaz, Ustaz menderitalah, terima tumahan, apa-apa semua, macam-macam lah kesan yang Ustaz terima. Ya. Tapi saya bertaubat. Tapi Ustaz masih lagi terima kesan berpanjangan. Ya. Mungkin orang pulakan Ustaz, orang tak percaya. Ya. Jadi, macam mana situasi ni Ustaz? Dalam realiti pada hari ini, apa yang kita tuliskan kali pertama itu, itulah yang orang pegang. Apabila dah viral, kemudian baru kita nak perbetulkan yang sebenarnya macam ni, niat saya macam ni. Percayalah, penerangan yang kedua dan ketiga itu takkan sampai seperti mana yang kita tulis yang pertama tadi. Jadi kita kena fikir kesan sampingan, kesan jangka panjang seperti yang Fitri sebut tadi. Orang itu, ya Allah, terjatuh teruk kariernya. Terjatuh teruk kehidupannya. Kerana apa? Berdepan dengan fitnah tadi. Para penonton, ingat ya, mungkin hari ini kita seronok atas kejatuhan orang. Tetapi ingat, dunia ini sentiasa berputar. Tak selama-lamanya kita berada di atas. Mungkin kita senang, mungkin kita bahagia, tetapi ingat, boleh jadi Allah Ta'ala akan uji keturunan kita pula. Jadi, berhati-hatilah. Itu dia, di mana tadi kita rumuskan bahawa impaknya cukup besar dan fitnah ini umpama pembunuhan yang lama kesan bisanya. Ya, hari ini mungkin tak rasa, tapi siapa tahu dia nanti dia akan merebak jadi bara yang merosakkan keimanan dan seluruh kehidupan. Terima kasih Ustaz Raifi. Sama-sama. Berkongsi ya. Tadi kalau lihat pada nada Ustaz Raifi pun berbeza ya, sebab ini salah satu amaran keras kepada mereka yang suka menabur fitnah. Ini ancaman, ini ketegasan dan juga ini tentang hujatul Islam untuk mempertahankan hak orang yang difitnah. Sebab fitnah ini adalah satu racun yang melumpuhkan seluruh kehidupan. Semoga kita mendapat manfaat daripada perbincangan ini. Semoga ada manfaat yang dapat dikutip, ada ilmu yang dapat dibawa demi kehidupan supaya tenang, bahagia dan nanti dapat 3 nikmat: taubat sebelum mati, rahmat ketika mati dan juga keampunan selepas mati. Jumpa lagi dalam Sembang Viral. Assalamualaikum.